Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini cikgu sediakan video untuk kamu mengulang kaji, membuat ulang kaji secara kendiri bagi cukai-cukai lain selain daripada yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu cukai pendapatan. Okey, untuk hari ini cikgu akan masuk kepada cukai yang selain daripadanya, iaitu yang pertama adalah mengira cukai jalan. Okey, so kita pergi dulu kepada pendahuluannya, apa yang dimaksudkan dengan cukai jalan. Okey, cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti. Biasanya untuk cukai jalan ni kita perlu tengok kepada kapasiti enjin. Okey, enjin kenderaan, CC dia. Okay, contohnya kalau kereta ada yang 2.0 kan. 2.0 tu bermaksud 2000 cc. Kalau 1.6 maksudnya 1600 cc. Itu adalah kapasiti enjin kenderaan. Okey. Cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Maksudnya yang rendah kapasiti enjinnya, cukai jalannya akan lebih murah. Okay, contoh kat sini dia beri dan dia juga tengok pada tempat juga. Kalau kat sini dia beri contoh Sabah dan Sarawak. Jadi dia punya pengiraan tu berbeza mengikut tempat dan juga kadar cukai jalan itu bergantung kepada kapasiti enjin. Okay, so dalam ni dia ada bagi table yang di mana ditunjukkan kapasiti enjinnya dan juga kadar asas. Okay, dan ada kadar progresif. Kadar progresif tu bergantung kepada nilai yang diperuntukkan lah. Nanti dia akan tengok contoh. Kalau awak tengok contoh nombor 7 ni, dia ada pertambahan. Kadar progresif maksudnya tambahan kadar yang perlu dibayar bagi setiap sisi yang melebihi berapa lah dia akan nyatakan di situ. Okey, so contoh yang pertama ni, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260 cc. Jadi awak tengoklah kat sini kat mana 260 cc berada. So dia berada pada jadual yang ketiga ni, betul? So kadar untuk 260 cc, iaitu di antara 251 hingga 500 cc adalah RM30. So itulah adalah kadar yang perlu dibayar oleh Encik Chong untuk cukai jalan motosikalnya. Itu saja. Okey. Tapi berbeza kalau dibagi macam ni lah. Okey, tengok contoh 7 pula. Okey, dia beri jadual. Alan memiliki 2 buah kenderaan kereta. Okay, di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing adalah satu 859 cc dan satu lagi 1997 cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. So kalau tengok contoh kat sini, jelaslah kita ada dua kereta kat sini. So kereta yang pertama dia berada di 859. Mana 859 berada? Maksudnya dia berada di bawah 1000 cc. Betul? So bawah 1000 cc jumlah atau kadar yang perlu dibayar untuk cukai jalannya hanyalah RM20 sahaja. Okey, bagi kereta yang kedua, kereta Allen yang kedua ni 1997. Kat mana 1997? Oh, ada bahagian ni, betul? So kita tengoklah pada jadual tersebut. 1997 ni berada dalam jadual yang terakhir sekali ni. Kadar asasnya adalah 280. Okey, tetapi di sini dinyatakan kadar progresif di mana setiap pertambahan cc selepas melebihi 1800 cc itu adalah kadarnya adalah 50 sen setiap cc. Bermaksud kamu kena dapatkan berapa baki lagi yang perlu dibayar, iaitu darabkan dengan 50 sen. Maksudnya cukai jalan bagi kadar asasnya kita dah tahu dah, iaitu 280 ditambahkan pula dengan beza dia. Maksudnya awak kena tolak lah. 1997 tolak 1800. So bakinya adalah 197 darabkan pula dengan jumlah ni lah 50 sen setiap
sisi yang melebihi RM1,800. So jumlahnya adalah RM378.50. Itu adalah cukai jalan bagi kereta yang kedua. Boleh? So jelas dia itu saja cara untuk mengira cukai jalan. Okey, untuk mengira cukai pintu ditetapkan oleh pihak penguasa tempatan. So kat sini pihak penguasa tempatan tu contohnya Majlis Perbandaran lah. Okey, Majlis Perbandaran Suruhanjaya, Majlis Perbandaran Sepang, so itu adalah pihak berkuasa tempatan. Okey. Berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Maksudnya kalau di Selangor ni mungkin berbeza dengan negeri lain. Contohnya di Kedah, di Terengganu. Maksudnya berbeza nilai jenis hartanah dia. Okey, tengok pula kawasan dia. Kawasan bandar nilainya berbeza dengan kawasan kampung. Okey. Okey, jadi cara untuk menentukan jumlah cukai pintu ini adalah berdasarkan formula ini. Okay, iaitu jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu ini ditetapkan darabkan nilai tahunan. Okay, nilai tahunan tu maksudnya setahun berapa. Okay, nilai tahunan adalah anggaran sewa bulanan darabkan dengan 12 bulan sebab kita nak dapatkan untuk tahunan. Okay, so tengok contoh kat sini. Mariani, sebagai bukan Mariana, memiliki sebuah rumah kediaman di Suruhanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Suruhanjaya. Okey, diberi bahawa nilai tahunannya adalah ini adalah nilai tahunan yang diberikan. Okey, maksudnya dah bagi dah nilai tahunan, jadi tak perlu lagi kita darab dengan 12 nanti sebab dia dah bagi dalam bentuk tahunan. Dan kadar cukai pintu adalah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. So kena highlightkan kata kunci tu sebab penting sebab nanti kalau kamu guna direct formula di atas itu adalah untuk setahun. Okay, itu kadar cukai pintu darabkan nilai tahunan. So ini kita akan dapat untuk setahun. 5% darabkan 6,580. Ini adalah setahun. Jadi cukai pintu untuk setengah tahun kita bahagikan 2. Okay, so RM164.50 bagi setengah tahun. Boleh jelas Okay, cukai tanah. Cukai tanah juga ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri contohnya negeri Selangor dia ada kerajaan negeri dia kan. Itu adalah kerajaan negeri yang menetapkan kadar cukai tanah. Dan dia berbeza mengikut lokasi, saiz dan jenis tanah itu. Sebab ada tanah itu dikategorikan sebagai tanah pertanian. Okay, ada tanah yang dikategorikan sebagai jenis-jenis dia lah. Okay, jadi kamu kena ikut pada jenis tanah itu. Okay, jadi formula yang kita gunakan adalah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap keluasan. Okay, mungkin akan dibagi dalam meter persegi macam tu. Darabkan dengan jumlah keluasan tanah. Okay. So kadar dibagi dalam meter persegi. So kita darabkan dengan keluasan tanah yang kita ada. Okay, contoh kat sini. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Dia beri bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan adalah RM43 sen setiap meter persegi. So inilah kadar yang dia tetapkan. Okay. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Jadi kat sini caranya, formulanya adalah kadar cukai tanah. Okay. Setiap unit keluasan darabkan dengan jumlah keluasan tanah tersebut. Okay. So dapatlah jumlahnya. Boleh? Itu untuk dibayar setiap tahun. Okay. Cukai tanah perlu dibayar setiap tahun. Sama juga cukai pintu. Kadang-kadang cukai pintu dia perlu bayar 2 kali setahun. Jadi itu sebab ada yang setengahnya dia dibahagikan 2 untuk dapatkan setengah tahun lah. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Cukai jualan maksudnya apa yang kita Cukai jualan biasanya adalah cukai tak langsung yang kita dapat daripada kadang dia salurkan kepada pengguna. Okey, sepatutnya cukai jalan ini adalah dikenakan kepada pengeluar ataupun pengimport.
Tapi pengeluar dan pengimport dia salurkan cukai jualan ini kepada pengguna. So ini adalah dinamakan cukai tak langsung. Tetapi cukai perkhidmatan adalah cukai yang ini dipanggil cukai langsung sebab pengguna yang akan membayar cukai perkhidmatan tersebut. Okey, so biasanya cukai perkhidmatan dikenakan 6% daripada perkhidmatan yang kita dapat lah. Okey. Okey, tengok contoh. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa. Okey, dengan harga RM240 semalam. So dia menyewa bilik, ini adalah perkhidmatan yang digunakan ataupun diperolehi oleh Sofia ni, okey. Okey, dengan harga 240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So, caranya adalah kita tengoklah berapa yang perlu dibayar oleh Sofia itu untuk 2 malam. Itu sebab kalau kamu tengok cukai perkhidmatan, dia darabkan dengan 2. Maksudnya ini adalah jumlah yang perlu dibayar oleh Sofia. Iaitu 240 darab 2 sebab 2 malam. Okey? Kemudian kamu darabkan dengan 6% untuk dapatkan berapa jumlah cukai perkhidmatan yang perlu dibayar. Okey, so RM RM28.80 sahaja. Jadi kalau soalan ni pusing sikit, dia kata okey, berapa yang perlu dibayar oleh Sofia jumlah keseluruhan. Jadi awak ambillah cukai jualan, cukai perkhidmatan, tambahkan pula dengan bayaran yang sepatutnya dibayarlah untuk 2 malam tersebut. Boleh? So, itu adalah penerangan ringkas mengenai cukai-cukai yang terdapat selain daripada cukai yang kita tengok sebelum ni, iaitu cukai pendapatan. Okey. So, cikgu akan pergi pada soalan nanti, okey, dalam video yang seterusnya. Okey, berjumpa kembali dalam video yang kedua nanti. Okey.